Selamat sejahtera kepada Dr. Ismail dan kawan-kawan saya. Hari ini kami akan membuat satu video pembentangan yang bertajuk Etika di Sektor Bekerja. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Puniswaran Alamaki Marimutu dari kelas RY32. Saya akan bermula pengenalan untuk etika di sektor bekerja. Etika terlalu banyak diberikan oleh pelbagai pihak dari semasa ke semasa. Istilah etika berasal dari perkataan Greek ethos yang bermaksud khusus kepada karakter ataupun perwatakan dan kepribadian. Etika juga mendefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang bertingkah laku yang mengawal individu sebagai satu standard bermoral. Etika di sektor bekerja dapat disimpulkan sebagai panduan tingkah laku yang diikuti oleh manusia yang mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan. Tidak mengira negara, bangsa dan agama. Telah menekankan norma moral yang berlandaskan ketinggian akhlak mereka yang mengamalkannya. Seterusnya, kawan-kawan saya akan memberitahu lebih dalam kepentingan etika di sektor bekerja. Selamat sejahtera kepada Dr. Ismail dan rakan-rakan saya. Nama saya Kartiani Padmanathan dari RY32. Hari ini saya hendak membentang tentang hormati rakan sekerja di bawah tajuk Etika di Sektor Bekerja. Poin pertama saya adalah kita hendaklah memberi hormat tanpa mengira umur dan jawatan. Walaupun kita lebih tua daripada rakan sekerja kita ataupun muda daripada rakan sekerja kita, kita adalah manager, engineer ataupun kita berpangkat tinggi, rendah, itu tidak boleh dikira. Kita haruslah memberi hormat kepada rakan sekerja kita. Poin kedua saya adalah berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sopan. Kita haruslah menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang tidak menyakiti rakan sekerja kita. Bahasa yang kasar tidak sekali-kali pun diguna di tempat kerja kita. Poin seterusnya adalah tunjukkan sifat integriti. Sebagai contoh kita boleh mengambil, kita haruslah tidak mengongsikan hal-hal peribadi atau isu-isu keluarga dalam tempat kerja kita. Poin terakhir saya adalah memohon maaf apabila berlaku kesilapan. Sebagai contoh, saya seorang manager. Saya memberi admin saya untuk membuat quotation tapi tersilap memberi harga yang rendah. Selepas saya tahu hal ini, saya hendaklah meminta maaf kepada admin saya sebab itu adalah salah saya. So walaupun ada dalam berpangkat tinggi ataupun berpangkat rendah, apabila berlaku kesilapan, kita haruslah memohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Yogi seorang dari program RY32 dan ingin menguraikan isi berkomunikasi secara berkesan di tempat kerja. Apakah caranya atau ciri-cirinya yang boleh mewujudkan komunikasi yang berkesan? Jom kita tengok. Yang pertama, memberikan arahan yang jelas kepada pekerja. Jangan anggap pada pekerja memahami maksud arahan anda sepenuhnya. Biarkan arahan tersebut jelas dan spesifik. Gunakan ayat yang ringkas, padat dan senang difahami. Yang kedua pula, menjadi pendengar yang baik. Apabila anda mendengar, anda memberi perhatian yang penuh kepada sesuatu atau semasa seseorang itu berkomunikasi, dan juga tunjukkan bahawa anda mendengar dan memahami perasaan mereka. Yang seterusnya, bercakap dalam keadaan hormat. Sentiasa menjawab dengan sopan untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Pada masa yang sama, jangan sesekali potong percakapan ataupun menyampuk semasa seseorang individu tersebut bercakap. Yang keempat pula, mengamalkan konsep empati. Anda perlu fahamkan keadaan pelanggan atau memahami masalah pelanggan. Sentiasa memberikan anggukan semasa pelanggan bercakap sebagai menggambarkan kita mendengar dan menghormati. Ia dapat mewujudkan perasaan puas hati dan membentuk hubungan yang baik. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya Rishimala, anak perempuan Tanggeraj, akan membentangkan tentang professionalism or standards. Dalam profesionalism terdapat 4 perkara yang kita perlu melakukan di tempat kerja. Adalah penggunaan kata-kata tidak formal, keduanya ialah kehadiran,
ketiganya ialah penampilan diri dan keempatnya ialah kepribadian. Yang pertamanya ialah penggunaan kata-kata tidak formal di tempat kerja sangat tidak profesional. Pembawaan ini harus dipegang tinggi dan diterapkan pada setiap bahagian pekerja di tempat kerja. Seterusnya adalah kehadiran. Kita perlu memastikan kita hadir ke tempat kerja dan balik pada masa yang ditetapkan ataupun memaklumkan dahulu kepada majikan sekiranya kita tidak dapat hadir ke kerja pada hari tersebut. Seterusnya adalah kepribadian. Kepribadian akan menunjukkan kesetiaan, kejujuran, keamanaan, disiplin diri dan tanggungjawab terhadap kerja yang dilakukan. Dan akhir sekali ialah penampilan diri. Pakaian sesuai kemas, mengamalkan kebersihan dan beretika adalah perkara yang sangat penting semasa berada di tempat kerja. So, sebagai pekerja yang bertanggungjawab dan beretika, kita perlu mengamalkan keempat-empat ini. Terima kasih. Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Nama saya Madi Alagan dari kelas RY32. Hari ini, saya huraikan sedikit tentang etika di tempat bekerja, iaitu memegang kepercayaan. Kepercayaan kaki tangan kepada pekerja, iaitu jalankan tugas dengan tanggungjawab dan juga amanah. Seterusnya, memegang kepercayaan iaitu mementingkan pelanggan daripada kepentingan diri. Selain daripada itu, elakkan diri daripada perbuatan yang boleh hilangkan kepercayaan. Sebagai contoh seperti rasuah dan penyalahgunaan kuasa di tempat bekerja. Terima kasih. Hari ini, saya akan terangkan tentang etika di tempat kerja. Tahap pentadbiran. Sediakan polisi atau dasar kesihatan dan keselamatan untuk organisasi audit. Lantik komiti untuk kesihatan dan keselamatan yang terdiri dari pihak pengurusan dan juga kaki tangan. Berbincang selalu mengenai isu-isu keselamatan di tempat kerja. Mencatat setiap kemalangan dan nyaris kemalangan dan seterusnya membuat penilaian untuk langkah pencegahan. Seterusnya ialah penggunaan bahan kimia dengan selamat. Gantikan bahan kimia yang berbahaya dengan bahan yang lebih selamat jika boleh. Tanda semua bekas bahan kimia. Simpan data keselamatan bahan MSDS bagi rujukan. Keselamatan kebakaran. Kita perlu pasangkan alat pemadam api dan hosnya di tempat kerja dan pastikan ianya selalu diperiksa. Tandakan tempat berkumpul semasa kecemasan dan juga paparkan pelan evakuasi semasa kecemasan. Yang terakhir adalah penggunaan elektrik yang selamat. Jangan sama sekali menggunakan sambungan litar elektrik yang melebihi had, iaitu high voltage current. Jangan gunakan sambungan elektrik yang rosak ataupun tampalkan amaran untuk pengetahuan semua. Sebagai seorang pekerja, kita mestilah mengikuti setiap etika di tempat pekerjaan. Selamat sejahtera, nama saya Parendraj Al-Maliki Viswanathan dari kelas RY32. Saya mau beritahu pasal tanggungjawab pekerja. Poin nombor 1, berkhidmat di majikan dengan amanah. Seseorang pekerja perlu mempunyai sikap amanah dalam pekerjaannya, sama ada yang melibatkan urusan peribadi ataupun urusan kemasyarakatnya. Yang kedua, bersatu padu dan melaksanakan pekerja dengan sempurna. Setiap pekerja memerlukan sikap bersatu padu dan berusaha dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan agar matlamat sesebuah organisasi tersebut tercapai. Dalam masa yang sama, seorang pekerja itu juga haruslah melaksanakan kerja yang telah diberikan dengan baik dan sempurna. Yang ketiga, layanan yang baik. Setiap pekerja hendaklah memberi layanan yang sama kepada semua orang tanpa mengikut kaum, bangsa, agama. Mereka juga harus bersyukur sesama pekerja dan majikan yang lain agar dapat lagi hubungan mereka antara pekerja dan juga majikan. Yang keempat, mengikut arahan majikan.
Setiap pekerja harus melaksanakan sesuatu pekerjaan itu dengan mengikut arahan yang telah diberi oleh majikan. Setakat itu je untuk tanggungjawab pekerja. Terima kasih. Nama saya Navin dan matrik nombor saya 20136153. Topik grup saya ialah etika di sektor bekerja, dan poin yang saya nak bincang hari ini ialah patuhi peraturan syarikat. Pada permohonan kontrak pekerja, syarikat mungkin memerlukan pekerja tersebut untuk menandatangani pelbagai dokumen termasuk borang perjanjian dan peraturan syarikat. Juga pekerja boleh diberi buku panduan yang dapat berfungsi sebagai panduan. Kerana keseronokan untuk mendapat pekerja baru, sebilangan pekerja tidak membaca peraturan ini dengan betul dan mungkin akan menangguhkannya di masa depan. Terdapat beberapa peraturan syarikat yang kita kena patuhi. Salah satu ialah tidak kelewat kerja. Kita kena ikut jadual syarikat. Dan selain itu, perpakaian yang sesuai seperti uniform atau formal untuk kerja. Dan kita kena menggunakan bahasa yang sesuai bila kita bincang dengan pekerja yang lain. Dan kita kena bersikap jujur dan kita kena jujur yang bermaksud memilih untuk tidak berbohong dan mencuri, menipu atau memperdaya dalam segala cara. Oleh itu adalah penting bahawa pekerja baru membaca peraturan-peraturan ini dengan betul agar tidak ada masalah bila bekerja.